Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu, amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, ahli jawatan kuasa masjid surau, ahli jawatan kuasa surau OBT, orang belakang tabir OBT. Hadirin hadirat muslimin muslimat dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keizinan kepada kita untuk sama-sama datang ke surau ni. Mana yang sempat berbuka tadi, berbukalah sama-sama, kita berdoa sebelum berbuka, merupakan waktu-waktu yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengizinkan untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan dapat kita sama-sama duduk mendengar tazkirah sedikit sebelum kita solat Isya. Moga-moga solat Isya dapat juga samalah, solat Isya, tarawih, witir dan seterusnya. Jadi insyaAllah pada malam ni bagi mengisi kekosongan waktu untuk tazkirah antara maghrib dan Isya ni, saya nak sambung kita punya bacaan kita berkaitan dengan karya yang ditulis oleh pihak JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Yang mana karya ni dia menghimpunkan, dia tajuk dia Himpunan Hadis-Hadis Sahih Siri 1. Siri 1 ni saya dah baca daripada mula lah, daripada 1 Ramadan sampai pagi tadi kita dah habis dah. Dia ni tajuk dia keutamaan puasa dan juga Ramadan. Ada dalam 20 lebih 21 hadis. Yang ni kita dah khatam dah kitab ni, kira alim lah dah. Bab-bab keutamaan hadis ni dah alim dah tu. Ada 21 hadis. Dia letakkan situ tajuk dia Kunci Ar-Rayyan. Ini kita dah khatam. Dah khatam ni kita dah boleh simpan, cari kain kuning ikat, boleh simpan jauh-jauh sikit. Bagi selamat dengan usik. Jadi 3 siri. Ini siri yang pertama. Kemudian dia ada yang kedua, JAKIM juga buat ni. Yang kedua ni Himpunan Hadis-Hadis Sahih Siri 2 dia tulis. Kalau yang pertama tu amalan puasa dan Ramadan. Yang kedua ni amalan sunnah. Amalan sunnah puasa dan juga Ramadan. Dia buat dekat sini tajuk dia Miftah Al-Qiyam. Miftah Al-Qiyam ni kunci mendirikan Ramadan. Itu yang kedua. Siri yang kedua. Kemudian dia ada siri yang ketiga. Ini siri yang terakhir. Himpunan Hadis-Hadis Sahih Siri 3, amalan penutup dan muhasabah Ramadan. Ini Miftah Al-Maghfirah, kunci mendapatkan keampunan. Yang pertama ni kunci Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni puasa lah. Dia pintu yang kita dah sebut tu. Pintu kat syurga ni ada satu pintu, nama dia pintu Ar-Rayyan bagi orang puasa. Ni kunci nak masuk ke syurga orang puasa. Kemudian yang kedua ni, siri 2 ni dia buat Miftah Al-Qiyam, kunci untuk mendiri, menghidupkan Ramadan. Kemudian yang ketiga, siri yang ketiga ni ada disebut Miftah Al-Maghfirah, kunci untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk yang kedua ni, amalan sunnah, puasa dan juga Ramadan. Ada berapa hadis kat sini kalau saya tengok kat sini lebih kurang ada dalam 19 hadis. Kalau yang pertama ni 21 silap saya pagi tadi kita baca akhir. Yang kedua ni ada 19 hadis. Yang ketiga ni lagi nipis, ada sekitar dalam 13-14 hadis saja. Okey, kita tengok siri yang kedua ni. Kita tengok hadis yang pertama. Hadis yang pertama, apakah maksud mendirikan Ramadan? Dia kata dalam hadis ni. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Muttafaqun alaih. Kita juga dah biasa dengar hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kat rumah tadi okey, dia tak ada macam sesema. Tapi bila sampai surau ni jadi macam sesema pula. Sejuk airconnya. Rumah tak ada okey. Bila buka puasa ni sok-set kan. Allah Rabbi ya. Okey.
Okey, hadis yang pertama ni. Hadis ni kita biasa dengar ya. Dia akhraj Bukhari wa sahih disebut dalam oleh Bukhari dalam sahih dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendirikan memenuhi tuntutan puasa dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan Allah, akan diampunkan semua dosanya yang terdahulu. Muttafaqun alaih. Maksudnya bila sebut muttafaqun ni ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Apa pengajaran hadis yang pertama ni? Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan puasa pada siang hari pada bulan Ramadan dan menggalakkan solat sunat tarawih dan ibadah-ibadah lain pada malamnya. Antara ganjaran bagi orang yang menghidupkan malam pada bulan Ramadan dengan kesungguhan dan keikhlasan mengharapkan keridhaan Allah, maka akan mendapat pengampunan dosa daripada Allah. Jumhur ulama Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad dan sebahagian ulama mazhab Maliki telah bersepakat mengatakan solat sunat tarawih ini yang afdalnya dilakukan secara berjemaah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar dan juga para sahabat. Itu hadis yang pertama. Okey, kita bahas sikit kata. Hadis daripada Abu Hurairah, kita dah biasa dengar nama ni. So Abu Hurairah disebut, Nabi sebut, siapa yang mendirikan Ramadan, man qama Ramadan imanan, satu, ada dua syarat ni diletakkan oleh Nabi. Satu, al-iman, penuh iman. Kedua, al-ihtisab. Ihtisab ni mengharapkan keridhaan Allah. Dua ni ada, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. So dua syarat ni lah supaya dosa-dosa kita yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di nombor 3 ni dia kata pengajaran hadis. Jumhur ulama Syafi'i, mazhab kita lah, mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad dan sebahagian mazhab Maliki, dia bersepakat mengatakan solat sunat tarawih ini yang afdalnya dilakukan secara berjemaah. Boleh kita buat solat sunat tarawih ni secara seorang-seorang, tapi yang sunatnya dilakukan secara berjemaah. Yang afdal dia tulis ini, yang afdalnya dilakukan secara berjemaah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar dan juga para sahabat. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi, sebenarnya Nabi yang betul-betul dia semayang sunat yang dikatakan sahabat ikut qiyam malam yang dikatakan tarawih itu, sebenarnya ada beberapa hari sahaja. Beberapa hari sahaja yang Nabi buat. Kemudian sahabat malam pertama berapa orang sahabat ikut. Malam kedua lagi ramai ikut. Malam ketiga lagi ramai. Menyebabkan selepas itu, masih ini mahal Orang bagi datuk ni dia faham, sense dia kuat. Dia tengok sense dia bagi tisu selalu. Betul awak sejuk Okey Jadi imam mazhab ni Nabi malam pertama ada ikut, malam kedua ramai ikut, malam ketiga lagi ramai ikut. Tapi selepas itu Nabi SAW dia buat juga solat qiyam dia, solat tarawih itu, tapi dia buat sendiri, dia balik rumah. Sebab apa? Sebab dia takut nanti para sahabat merasakan bahawa malam Ramadan ni jadi seolah-olah sembahyang tarawih itu jadi wajib pula. Jadi Nabi yang dibuat sendiri. Dan kalau kita tengok ada hadis-hadis yang menyebut bahawa ada dalam antara Ramadan tu semua sembahyang sendiri je pun ada. Sebab Nabi dekat Madinah tu 10 tahun. Kalau 10 tahun Ramadan tu ada pelbagai kisah di sebalik qiyam Ramadan. Jadi pengajaran yang dapat kita ambilnya, hadis pertama ni perlu kita ada iman yang pertama dan juga kita mengharapkan keridhaan Allah. InsyaAllah Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimah fayaqulu man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik. Summa kana al amru ala dhalika fi khilafah Abi Bakr wa sadra min khilafati Umar ala zalik. Ini hadis
Hadis dalam Sahih Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan untuk mendirikan Ramadan dengan amalan yang saleh tanpa menyuruh mereka dengan azimah. Azimah ni maksudnya kesungguhan yang menunjukkan wajib. Sampai kita nampak azimah tu jadi macam benda yang wajib lah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendirikan Ramadan, dia tulis kat sini, salat tarawih lah, dengan penuh iman dan juga ihtisab mengharapkan keridhaan Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka selepas Rasulullah wafat, perkara itu tetap diteruskan seperti itu juga. Demikian pada zaman khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu hingga pada permulaan khilafah Umar adalah tetap diteruskan seperti itu. Jadi berterusan sebenarnya. Zaman Nabi wafat, Abu Bakar pun teruskan juga ada qiyam Ramadan. Umar juga meneruskan yang daripada yang 8 Nabi buat, dia jadi 20 zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata sini, amalan menghidupkan malam Ramadan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara amalan yang disunatkan adalah solat sunat seperti solat tarawih, solat tahajud, solat witir dan lain-lain. Jadi kita jangan bulan Ramadan ni malam tu kita ingat tarawih aja, dia banyak lagi sembahyang-sembahyang sunat yang lain boleh dibuat. Kita tahajudnya, qiyam tu, solat dengan witirnya, nak buat sembahyang taubatnya, nak buat sembahyang hajatnya, apa-apa jenis solat sunat yang boleh dilakukan. Sembahyang sunat tasbih ke, bagi yang mampu. Ibadah-ibadah sunat yang lain seperti membaca Quran, bersedekah, i'tikaf dan lain-lain turut dikira sebagai menghidupkan malam Ramadan. So banyak sebenarnya ibadah yang boleh kita buat. Tak semestinya kita sembahyang tarawih aja, sembahyang tarawih, sembahyang witir bentuk sembahyang, tapi banyak amalan. Boleh baca Quran, duduk baca Quran. Satu juzuk dan kita tadarus lah. Biasa kita dalam Ramadan ni tadarus. Kemudian boleh bersedekah. Bersedekah ni dia waktu dia pendek, tapi kalau kita mampu buat panjang, mungkin boleh panjang lah kot. Tak RM1 untuk sedekah lagi, RM1 lagi masuk kan, nak bagi masa lama kan, RM1 kan. I'tikaf, berada di dalam surau masjid, masjid Jumaat, surau Jumaat ni, maka i'tikaf. Dan Nabi disebutkan pada 10 malam yang terakhir tu Nabi memang i'tikaf. Nabi kat dia punya kain dia ketat, maksudnya tak balik rumah lah dah, memang betul-betul duduk di dalam Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan pergi musim umrah Ramadan ni, biasa geng-geng yang Arab pun ada, geng-geng yang Tantan ni, India, Pakistan, Gohit, Gostan ni, dia orang datang tu sebelum Ramadan lagi. Sebelum Ramadan tu dia datang geng 5-6 orang, start malam pertama Ramadan tu dia block booking, dia masuk dalam tu, dia bentang dia punya kain, dia punya kain selendang itu dia bentang untuk 5 orang. Lepas tu dia susun beg-beg kecil-kecil dia tu, dia duduk situ sampai raya besok. Macam tu. Block booking tu. Jenis geng-geng ni dia tak ada hotel-hotel ni, tak ada semua. Tak ada duduk hotel. Dia datang tu, dia block booking situ, memang duduk situ. Ada je yang ganti, ada yang ni pergi mandi, yang ni pergi tandas, ada je seorang jaga. Mungkin 5-6 orang. Sampai raya besok. Dia duduk itu. Makan semua situ lah. Sebab makan banyak, dia sabil, banyak sedekah dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjidil Haram lah, memang dia buat blok macam tu. Terus tak keluar dalam tu, iktikaf terus sampai sekarang ni. Sebab itu kalau musim Ramadan tu lagi ketat. Bukan satu je, penuh bersusun dia dalam Masjidil Haram tu. Yang kita orang Melayu, kita jarang lah buat macam tu. Kita biasanya kita ada hotel, ada bilik, tempat balik kan. Tapi geng-geng ni memang tak ada lah. Diorang ni jenis tak makan saman. Pada malam pertama tu dia iktikaf sampai raya baru dia balik. Kalau polis-polis tu pun duk komen, marah dia apa, dia buat donor, dia buat tak reti kan. Sebab badan pun sado-sado, besar-besar kan. Polis pun yang mama dah tak dibuat apa dah. Tu suasana dekat Mekah lah. Kemudian yang ketiga poin sini, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan keampunan kepada sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan kerana amalan yang baik akan menghapuskan dosa, dia kata ini. Okey. Tengok hadis yang ketiga ni kata. An Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, muttafaqun alaih. Dia kata. Daripada Sahal bin Sa'di dia kata, radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu akan sentiasa berada di dalam kebaikan selagi mana mereka tidak melewatkan berbuka puasa. Dia kata, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Dia kata, manusia ni sentiasa berada dalam kebaikan. Bila kita puasa ni, jangan bila kita puasa ni kita rasa dah puasa okey, nak buka puasa pun kita lewat-lewatkan. Nabi dia larang. Nabi dia larang. Maksudnya kita kena sunat kita menyegerakan buka puasa itu. Selagi mana kita bekerja untuk buka puasa, azan aja, bila Allah je gigit separuh, dah masuk ngap, Allah ngap terus kan. Dapat makan tamar sebiji. Selagi mana mereka tidak melewatkan berbuka puasa. Ni perlu perkara-perkara yang perlu kita kejar dalam kita berpuasa kan. Kadang dah puasa ni jadi macam malai, relax je kan. Lewat tak, kita kena kejar. Ambil kelebihan ni disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan amalan berpuasa kepada hamba-hambanya agar setiap hambanya bukan sahaja mendapat natijah jasmaniah, di sebalik berpuasa, tetapi juga rohaniah. Maksudnya amalan tu bukan bukan setakat jasmani, tubuh badan aja, tetapi rohani, dalaman juga ada. Bila kita berpuasa ni, itulah makan pun kurang, kita jaga kesihatan pun makin baik. Itu disebutkan sebagai jasmani. Tetapi dia tak nak begitu. Dia nak supaya juga kita menjaga rohaniah. Rohaniah ni apa? Bentuk adab dia, menyegerakan berbuka puasa kan. So kena jaga untuk dapat kebaikan itu. Bagi yang berpuasa disunatkan untuk menyegerakan berbuka setelah masuknya waktu berbuka puasa, tanpa menangguhkan dengan amal ibadat yang lain. Okey ya. Itu kena cepat. Macam Bilal bila Ramadan ni kalau boleh dia azan terus. Masuk waktu tu dia azan terus. Nampak je azan, tapi saya rasa jam ni dia macam terlewat sikit kot, seminit dia. Tadi jam saya dah masuk dah. Macam Bilal masuk tu Allahu Akbar kan. Dia kena cepat-cepat azan tu. Okey. Orang yang menyegerakan berbuka puasa akan sentiasa dalam kebaikan. Antara kebaikannya adalah doa orang yang berpuasa ketika berbuka adalah mustajab dan mengikuti sebagaimana sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berpuasa, ketika berbuka adalah kebaikan yang amat besar. Ini benda ni yang kita kena rebut. Bila dia tajuk hadis ni cerita tentang cepat berbuka puasa, satu, kemudian berbuka puasa kita berjemaah, dan kita kena rebut benda yang paling besar. Nak buka puasa kena doa mustajab. Dalam Ramadan ni ada waktu-waktu yang doa itu diperkenankan oleh Allah. Waktu dia bila? Waktu dia sebelum kita berbuka puasa. Kalau maghrib tu masuk 7.22 tu, banyak doa kita nak baca tuan-tuan. Nak baca doa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk isteri kita, untuk jiran kita, kawan-kawan kita, mak ayah kita, jiran tetangga. Itu doa secara umum, seorang-seorang kita boleh sebut. Kemudian doa pula yang jauh-jauh pula, yang telah mati kita doakan keampunan daripada Allah SWT. Banyak sebenarnya doa. Maksudnya kalau kita ambil sekitar 10 minit sebelum berbuka puasa tu cantik dah. Yang terbaik doanya adalah doa fardi, sendiri-sendiri. Tuan-tuan angkat tangan. Kalau kita boleh buat checklist doa setiap sebelum berbuka puasa. Satu apa kita doa? Tiap-tiap hari kita minta. Minta, ya Allah Tuanku, untuk aku ni apa dia? Belah 1, 2, 3, 4, 5. Untuk isteri, untuk isteri kita apa? Kita nak doakan dia 1, 2, 3. Untuk suami apa dia? Untuk anak-anak apa dia? So semua kita ada checklist. Tiap-tiap hari kita kena rebut doa ni. Yang ni ada kita buat, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Ini kita kena rebut. Kita dah puasa pada pagi sampai ke petang, waktu berbuka puasa. Pada pagi kita tahan makan, minum, syahwat semua kita tahan semua. Kita jaga mata, pandangan dengan zikir, dengan doa, semayang, kita jaga awal waktu, balik pada pejabat pun awal. Jadi waktu nak buka puasa tu adalah waktu orang kata kita ni tengah paling baik lah kan. Tengah waktu paling baik pada kita itu. Amalan tu orang kata bateri tu kalau charge tu dah full. Bateri kalau kita charge dah full dah penuh dah. Kan? Waktu paling baik kan.
amalan pada baki semua. So, waktu paling baik tu kalau kita berdoa, itu yang dikatakan waktu paling mustajab. Kita berdoa. So, kena rebut tiap-tiap hari. Kena ada checklist doa kita masing-masing. Kalau tak ada imam lah. Okay, imam boleh baca doa, ambil. Dan doa ni paling baik sebenarnya jangan bahasa Arab. Doa ni paling baik bahasa Melayu. Kalau doa bahasa Arab ni yang faham imam aja kan. Itu pun kalau imam faham. Kalau imam pun tak faham, ngapal pun payah juga. Katakan. Doa ni paling baik doa bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita doa untuk diri kita satu-satu. Dia kalau doa bahasa Melayu ni feel dia lain sikit. Sebab kita faham doa. Begini kita minta satu-satu. Kita doa dalam keadaan kita memahami. Kalau bahasa Arab tu mungkin yang kita faham, mungkin yang tak berapa nak faham kan. Bahasa Melayu tu paling baik. Tu doa. Okey. Itu ada 3 pengajaran hadis yang disebut. Kemudian hadis yang keempat. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jal, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Ni disebut dalam Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Allah azza wa jal berfirman dalam hadis kursi, aku yakni Allah sangat mengasihi hamba-hambaku yang menyegerakan berbuka puasa. Ni. Allah sangat mengasihi hamba-hambanya yang menyegerakan berbuka puasa. Hadis ni hadis kursi. Hadis kursi ni Allah sendiri cakap. Bukan hadis Nabawi. Kalau Nabi sebut satu tadi sebelum ni hadis tu. Hadis ni hadis kursi. Maksudnya Allah ni cakap. Allah Ta'ala dia suka tengok hamba-hamba dia menyegerakan berbuka puasa. Maksudnya concernnya hamba-hamba Allah ni. Dia macam inilah kita. Contoh yang mudah kita nak tengok. Kalau kita ni jadi mak ayah kan. Kita nak orang kata nak bagi duit raya. Mesti hari raya kan. Sampul kan. Kalau kita bagi anak-anak kita sampul, tak kisahlah bagi 10 ke 100 ke 1000 ke dah sampul tu. Apa kita bagi? Kita kata, pagi ni kita nak, contoh kan pagi raya, pagi ni dia kata, okey, Umi dengan ayah nak bagi duit raya. Masing-masing seronok. Semua cepat baris-baris, semua untuk baris. Apa perasaan kita mak ayah? Seronok tengoknya. Tapi kalau kita kata, okey, pagi ni kita buat majlis sikit, nak bagi duit raya semua, anak-anak pun relax, pegang handphone, main gitu. Buat dono. Duit raya lah, duit raya tu. Buat dono kan. Apa perasaan kita mak ayah? Dia tak appreciate langsung. Buat dono je kan. Orang nak bagi duit raya pun buat dono lah. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala ni spirit daripada hadis ni. Jadi Allah tu bila dia tengok kita dia buka puasa duk ramai-ramai baca doa, ya Allah minta ni. Allah dia seronok. Ini yang dikatakan. Allah Azza wa Jal berfirman dalam hadis kursi, aku yakni Allah sangat mengasihi hamba-hambaku yang menyegerakan berbuka puasa. Allah nampak hamba-hamba dia tu, Allah beri doa, ya Allah minta gini, begini. Dia Allah nak makbul pun dia nak bagi tu lain. Dia rasa tu lain kan. Allah nak bagi tu tengok hamba bersungguh minta. Kan? Lepas tu duduk waktu buka puasa pun beria, tunggu azan tu beria kan. Macam kita nak bagi tengok anak-anak dah berbadan dengan cucu-cucunya susun, dengan bisingnya bla-bla, gembira dia tu lah lain. Tapi kalau mesti buat dono kan, relax kan, masing-masing dengan handphone, Allahu Akbar. Ni spirit daripada hadis yang kita kena faham. Kita kena ambil. Kalau kita rasa nakkan doa kita Allah Ta'ala ampunkan, kita nak kasih sayang Allah pada kita, pada isteri, pada anak, pada keluarga, pada suami kita, so kita kena ikut. Ini yang Allah anjurkan. Okey, dia kata ni. Pengajaran hadis. Ibadah puasa dapat meningkatkan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbuka puasa juga adalah ibadah kerana ia melengkapkan maksud ibadah puasa itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih mengasihi orang yang menyegerakan berbuka puasa berbanding hamba-hambanya yang melewatkan berbuka puasa. Justeru orang yang melewatkan berbuka puasa tidak akan mendapat kelebihan sebagaimana orang yang menyegerakan berbuka puasa, kerana itu tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ingat kalau kita puasa kat rumah sama anak-anak sama keluarga, ingat sebelum buka puasa tu, sama ada puasa wajib ke Ramadan atau puasa sunat tu, dalam 15 minit sebelum buka puasa tu dah duduk dah kat meja. Duduk semua zikir, kemudian baca doa, seorang-seorang baca doa, masing-masing baca doa. Suasana tu tak ada, kita kena bina.
Jangan kat rumah nak buka puasa masing-masing dengan handphone kan. Mak ayah pun dengan handphone masing-masing, relax. Barang ni relax kan. Jangan. Kita didik, kita ajar. Itu adab yang baik. Sebelum 10 minit, 15 minit tu duduk dah. Duduk baca doa, zikir, doa sama-sama gitu. Hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna. Sebab Nabi menyegerakan berbuka puasa, membezakan puasa dengan ahli kitab. Ini dalam Abu Daud dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini akan tetap tertegak, dia kata, sentiasa dalam kebaikan selama manusia, yakni kaum muslimin, menyegerakan berbuka puasa. Kerana orang Yahudi dan Nasrani suka melewat-lewatkan kannya. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, puasa ni bukan kita je puasa. Start pada zaman Nabi dulu dah ada dah kefarduan puasa ni. Cuma cara tu berbeza. Caranya, waktunya, bilangan hari ni berbeza. Jenis nama puasa ni memang dah ada. Kalau kita tengok jenis macam orang Hindu pun ada puasa dia kan. Ada puasa jenis tak makan, ada jenis-jenis yang boleh dimakan kan. Orang Buddha pun ada juga jenis puasa dia. Kalau ditelusuri sejarah dia orang ni, sebenarnya dia akan ada kaitan dengan agama samawi. Berpuasa ni. Dan Nabi sebut nak bezakan kita ni orang Islam dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi puasa itu kita kena dah Isya lagi 2 minit. Jam saya cepat ni, dia jam handphone ni biasa dia auto. KL. Oh, okay, good. Ni Meru Okay. Baik. Okey, tak apa. Azan saya berhenti. Okey, kita ambil pengajaran, maksudnya untuk bezakan kita dengan orang Yahudi dan juga Nasrani, maka kita kena cepatkan berbuka puasa. Okey, hadis yang kelima. InsyaAllah hadis seterusnya kita sambung seperti biasa pagi-pagi subuh insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la mayattabi'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.